أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di rumah Allah yang mulia ini. Muslimin, muslimat, muslimin ahli jawatankuasa masjid, muslimin, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti biasa, insya-Allah pada masa yang singkat ini sebelum kita menunaikan solat Jumaat, sama-sama kita berkongsi ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu ni sangat penting kepada hidup kita di dunia ini. Kalau kita hidup tanpa ilmu, apatah lagi ilmu-ilmu yang melibatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sentiasa berada di dalam kerugian. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi tajuk tazkirah sebelum Jumaat ini, iaitu haram sifat takabur dan sifat ujub. Sebelum tu marilah sama-sama kita tahu apa dia takabur dan apa dia ujub. Takabur ni dalam bahasa Melayu, takabbar, membesarkan. Takabbara yatakabbaru takabburan, maksudnya membesarkan. Jadi takabur di sini maksudnya bila kita rasa kita ada sesuatu kelebihan. Kita rasa ada satu kelebihan, maka kita rasa itulah milik kita yang mutlak, yang hakiki. Kita lupa kepada Allah, maka jadilah sifat takabur kepada manusia. Dan sifat ini adalah penghalang yang paling besar untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi zarratan minal qibri, atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada dalam diri dia sebesar zarrah. Zarrah ni lebih kecil daripada habuk lagi, habaan manthura, lebih kecil lagi. Walaupun sedikit, tidak akan masuk syurga. Itu amaran Rasulullah kepada umat-umatnya supaya menjauhi daripada sifat takabur ini. Dan lawan bagi sifat takabur ialah sifat tawaduk. Tawaduk ni sifat merendahkan diri. Itulah di antara tanda-tanda ahli syurga yang hidup atas muka bumi ini. Mereka sentiasa mengamalkan sifat tawaduk, merendahkan diri. Walaupun mereka ada banyak ilmu, mereka punya banyak kelebihan, mereka pakar, tapi kalau kita tengok kepada diri mereka, mereka merendahkan diri. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam Allah Ta'ala kata, tilkad darul akhirat naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut tilkad darul akhirah, itulah masa nanti di akhirat nanti, darul akhirah, negeri akhirat nanti, naj'aluha, kami sediakan dia bagi mereka yang tidak menghendaki uluwan fil ardi, ketinggian di atas muka bumi, wala fasada, dan tidak menghendaki kepada kerosakan. Apa maksud uluwan? Uluwan ni maksud kibra, takabur. Takabur, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Kita rasa
Kita rasa. Sebab hadis sebelum ni banyak para asatizah kita sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala Rasulullah. Allah tidak memandang kepada rupa paras kita, tidak memandang kepada kekayaan kita, tetapi Allah memandang kepada hati kita dan amalan kita. Itu pentingnya kita menjaga perasaan. Perasaan, walaupun kita ada apa kelebihan sekalipun, maka yang penting kita rasa itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah secara mutlaknya, dan kita tawadhu. Itu maksudnya dengan sifat uluwan fil ard, iaitu takabur wa isti'la, dan merasa diri dia hebat. Kita rasa hebat, maka kita dah menafi sifat Allah SWT yang hebat itu. Kita sendiri yang hebat. Allah tak Allah tak hebat sangat, kita yang hebat. Itu takabur. Dan sifat takabur ni, rasa diri lebih ni, adalah di antara dosa yang pertama ketika Nabi Adam diciptakan. Dosa yang pertama yang dibuat oleh iblis, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami memerintahkan supaya para malaikat sujud pada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat semua sujud pada Nabi Adam. Sujud sebagai sujud menghormati. Lepas tu apabila sampai kepada iblis, dia aba wastakbara, dia enggan, tak nak ikut pada perintah Allah itu. Wastakbara, dan dia rasa sombong, rasa dia lebih hebat. Dalam ayat lain dia kata, aku diciptakan daripada api, sedangkan dia dicipta daripada tanah. Dia rasa dia hebat dengan ciptaan dia itu. Maka Allah melaknat syaitan atau iblis ni sehingga hari kiamat. Itu pentingnya kita menyadari apakah ada sedikit ataupun sifat-sifat takabur yang dalam jiwa kita. Di antara tanda-tanda sifat takabur ialah bila kita bercakap, kita rasa kita lah yang terbaik. Itu di antara sifat takabur. Itu dari sudut percakapan. Dan dari sudut perbuatan, Allah Ta'ala kata, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini maraha, hal keadaan sombong. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, dia kata, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ada di antara amaran Allah kepada orang yang ada sifat takabur yang diwarisi oleh iblis alaihi laknat. Awala tusa'ir khaddaka linnas. Maksudnya, janganlah kamu memaling-maling pipi kepada manusia kerana sombong. Tengok orang, Allah, rasa kita yang terbaik, kita paling muka kita, tak nak tengok pun orang ni miskin dan sebagainya. Itu di antara sifat-sifat syaitan. Dan kalau kita baca dalam dia panggil Asaru At-Tabi'in, di antara Imam Malik ni, dia hidup pada zaman kerajaan Umayyah. Dia kata dia ni diminta oleh raja untuk mengajar di istana. Jadi Imam Malik dia enggan. Imam Malik tak nak. Dia tak nak. Bila dia tak nak, dia kata tak apa. Raja nak hantar anak dia mengajar ke masjid Nabi, tapi syarat anak dia duduk atas kerusi, biar lebih sikit sebab anak raja. Jadi Imam Malik kata, aku tak akan mengajar anak kamu sekiranya dia duduk atas kerusi. Dia mesti duduk seperti orang ramai. Itu ketegasan Imam Malik. Kenapa Imam Malik buat macam tu? Imam Malik buat macam tu tujuannya supaya mengajar raja-raja dan sultan ni supaya buang sifat takabur, sifat rasa lebih. Itu yang diajar oleh Imam Malik ketika beliau berada di kota Madinah dan menjadi imam mujtahid ketika itu.
Lepas tu daripada hadis itu daripada ayat Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW ada menyebut, Nabi kata An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min qibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang berada dalam hati dia mithqalun, atau disebut waznin, sekadar zarrah, ada sedikit sahaja daripada sifat angkuh ataupun takabur. Faqala rajulun dan disebut dalam hadis ni juga, dia kata ada seorang lelaki berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sesungguhnya seseorang itu dia suka bahawa pakaian dia cantik, kasut dia cantik. Qala, Nabi kata, innallaha jamilun, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah suka kepada kecantikan. Tapi Nabi kata al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Apa beza kita suka yang baik dengan sifat takabur? Bezanya ialah kalau kita pakai benda yang cantik, kita menghina orang. Baju kamu tak cantik. Itu bezanya. Kalau kita pakai cantik, kita rasa bersyukur, nak menikmati nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak dikira sebagai sifat takabur. Itu di antara hadis Nabi tentang sifat takabur. Dan dalam hadis lain lagi, Nabi sebut, dia berkata an Salamat, diriwayatkan daripada As-Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Dia kata anna rajula akala inda Rasulillah bi thimali. Ada seorang lelaki, dia makan di sebelah Nabi. Makan sebelah Nabi bi shimalihi, dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Faqala, Nabi pun tegur dia, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati'. Lelaki tu kata, aku tak boleh, aku tak mampu. Qala, Nabi kata la astata'ta ma mana'ahu illa al-kibrun. Nabi kata kamu tak mampu. Sebenarnya tidak ada yang menegahkan kamu daripada makan tangan kanan melainkan kamu ada sifat takabur. Maksudnya perbuatan kita ni, bila menyalahi yang Nabi perintah, maka dia dikira di antara sifat takabur. Di antaranya kita makan tangan kanan, tulis tangan kanan. Kiaslah perbuatan-perbuatan yang sepatutnya guna tangan kanan, kita guna tangan kanan. Jadi kalau yang Nabi larang makan, maksudnya tulis pun kalau boleh tangan kanan. Ada orang yang jenis kidal, bila tanya kidal, saya tak boleh, daripada saya kecil lagi saya guna kidal, tangan kiri. Sebenarnya boleh dilatih, boleh dilatih supaya mengguna tangan kanan. Dan itu ada orang yang mengguna tangan kiri, benda-benda yang baik ini, itu dikira sebagai ada sifat takabur. Dan sifat takabur ni penghalang bagi manusia untuk masuk syurga Allah SWT. Jadi kepada yang mengguna tangan kiri, kidal tu, kita kena cubalah berusaha untuk guna tangan kanan yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk ni, kita guna tangan kiri. Kita basuh kencing ke, basuh najis ke, guna tangan kiri. Pungut sampah ke, yang baik-baik guna tangan kanan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni, kalau kita bacalah hadis Bukhari ke, Muslim ke, kebanyakan hadis, bila setiap benda yang tak baik dibuat oleh para sahabat, contohnya tangan kiri tadi, dia makan tadi, tidak diriwayatkan nama. Ini di antara kelebihan para sahabat. Dia tidak sebut siapakah yang duduk sebelah Rasulullah yang guna tangan kiri tadi. Dia tak sebut. Sebab itu aib. Sebab itu para sahabat dia sebut ar-rajulu, ada seorang lelaki. Dalam hadis ni mengajar kita, apabila benda yang buruk yang dibuat oleh kawan-kawan kita, kita boleh sebut benda buruk, tapi jangan sebut nama. Sebab itu aib. Jadi itulah di antara adab
yang diajar oleh para sahabat Nabi ketika kita berbicara keburukan tentang kawan-kawan kita. Jangan sebut nama. Itu hadis yang kedua. Dan hadis seterusnya Nabi sebut tentang sifat apa ni? Sifat takabur. Dalam hadis ni Nabi meriwayatkan tentang pergaduhan syurga dengan neraka. Daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata ahtajjatil jannatu wan nar. Ahtajjatin maksud khasamat. Maksudnya berbalah-balah berhujah-hujah lah antara neraka dengan syurga. Dia setiap benda ni kalau Allah bagi izin, dia pasti boleh bercakap. Kotak ni boleh bercakap. Pelepah tamar boleh bercakap, yang disaksikan oleh para sahabat. Bahkan di hari kiamat, tangan kita boleh bercakap, kaki kita boleh memberi saksi. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala kata, wa nukallimuna aydihim, pada hari itu kami akan memberi berkata-kata pada tangan-tangan kita. Tangan kita bercakap, mulut tak ada tapi boleh cakap. Wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi oleh kaki-kaki. Yang kita buat tu saksi, kaki akan betul-betul, tangan kata betul-betul. Al-yawma naqtimu ala, pada hari itu kami tutup mulut, wa nukallimuna, dan kami beri kuasa tangan-tangan kaki untuk bercakap. Bila bercakap benar. Mulut kita ni suka menipu. Tabiat mulut ni memang suka menipu. Sebab itulah kalau kita baca hadis, manusia yang paling last sekali keluar daripada neraka Allah masih lagi menipu dengan Allah. Sedangkan dia nak masuk syurga dah, masih lagi menipu. Mungkin dulu pun saya pernah baca kat masjid ni tentang hadis manusia yang paling akhir sekali setelah berjuta-juta tahun dia dalam neraka, dia keluar daripada neraka Allah. Allah keluarkan dia daripada neraka. Lepas tu dia kata, alhamdulillah najjani minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada neraka ni. Bila keluar daripada neraka setelah berjuta-juta tahun, dia paling last. Lepas ni tak ada orang dah keluar neraka. Selama-lamanya yang ada tu dalam neraka. Dia kata bila dia keluar daripada neraka, dia nampak satu pokok. Dia minta kepada Allah, wah, ya Allah, boleh tak aku nak pergi dekat pokok tu? Allah Ta'ala kata boleh, tapi sekali ni je permintaan kamu. Dia kata tak apa, sekali ni je. Bila Allah letak di pokok tu, dia nampak satu pokok yang lagi besar. Wahai Allah, bolehkah aku nak pergi pokok? Allah Ta'ala kata, tadi kamu berjanji kamu tak nak. Tak apa, sekali ni. Sifat manusia macam tu. Sebab tu mulut di akhirat nanti Allah akan gam ke dia. Wa nakhtimu ala afwahihim, kami akan gam mulut-mulut kamu wahai manusia. Seolah begitulah Allah Ta'ala sebut, supaya di padang mahsyar nanti tidak ada peluang untuk mulut menipu. Jadi syurga dengan neraka ni dia berhujah. Dia kata apa? Qala, Nabi kata qala, berhujah ataupun berbalah-balah lah syurga neraka ni. Faqalatin nar, maka neraka berkata, ni ada riwayat Imam Muslim ni, neraka kata, fiyya jabbarun, berilah kepada aku ya Allah, apa ni, bukan dia dengan Allah, syurga dengan neraka ni, kata bagi kepada aku al-jabbarun wal mutakabbirun, berikan kepada aku orang yang al-jabbarun. Jabbarun, orang yang apa ni, yang hebat-hebat, rasa hebat di atas muka bumi. Dia rasa dia paling hebat di atas muka bumi. Dia berkuasa. Dia yang apa ni, ada itu, ada ini, rasa hebat. Wal mutakabbirun, dan orang yang apa ni, bersifat takabur. Jabbarun, apa maksud jabbarun? Lepas tu al mutakabbirun, dan orang yang ada sifat takabur. Syurga kata, wa qalatil jannah, syurga kata, fi yaddu'afa'an nas wa masakinuhum, berikan kepada aku di kalangan orang lemah-lemah, wa masakinuhum, orang miskin-miskin. Dan syurga ni Nabi tengok malam Isra' dan Mi'raj, kita bulan Rejab kan,
Ada ceramah Isra Mi'raj kat masjid kita ni. Panggillah sekali ustaz, mana-mana ustaz kan, untuk mendengar apa ni, sirah yang agung. Ada dalam Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj ni. Jadi neraka kata, syurga kata, fi yaddu'afa'in nas, berikan kepada aku orang-orang yang lemah di kalangan manusia, maksudnya orang tawaduk, wa masakinuhum, dan orang miskin. Nabi kata faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan. Bila dah apa ni, neraka kata macam tu, syurga kata macam tu, Allah Ta'ala kata innakil jannatu, wahai kamu syurga, rahmati, kamu ni adalah rahmat aku, arhamu biki man asya'ah, aku akan apa ni, aku memberi rahmat dengan kamu, dengan sebab kamu syurga, man asya'a, orang yang aku kehendaki. Wa innakin naru, wahai kamu api, azabi, kamu dicipta sebagai azab aku. U'azzibuhu biki, aku akan azabkan dengan kamu, man asya'a, orang yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan bagi kamu wahai neraka, ke syurga dan neraka, aku akan penuhkan kamu. Syurga akan penuh, neraka akan penuh. Kalau kita baca bab syurga neraka ni memang seronok sebenarnya. Sebab syurga ni Allah buat ngam-ngam. Kalaulah masuk syurga tu, semua manusia akan masuk syurga sebanyak 8 juta kita, tapi lebih, maka 8 juta sahaja Allah sediakan. Tidak ada tanah lebih untuk orang lain, tak ada. Dan Allah Ta'ala apa ni, Nabi sebut lagi dalam satu hadis, dia kata la yanzurullahu yaumal qiyamah. Hadis daripada Abi Hurairah, dia sebut Nabi bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan memandang, maksud mandang ini ialah Allah tidak akan memandang dengan rahmatnya pada hari kiamat orang yang melabuhkan seluar ataupun kain dia batara, kerana sifat takabur. Sifat takabur ni dia melibatkan semua sekali. Sama ada perkataan kita sombong, perbuatan kita, di antaranya kita pakai baju labuh apa ni, seluar yang itu Nabi tak suka juga. Pakai seluar yang labuh sangat, bawah daripada apa ni, tumit, ada tumit apa yang tumit lah, bukan tumit, apa ni, yang buku lali. Itu tak boleh. Batara, dalam keadaan takabur, dia rasa hebat. Tapi kalau tak apa ni, tak apa. Lepas tu dia sebut apa lagi hadis ni? Muttafaq alaih. Hadis ni riwayat Imam Bukhari Muslim. Dia kata pengajaran daripada hadis ni, dia kata hurmatut tatwili saubi li ajli kibri, haram kita memanjangkan pakaian kita, jubah kita ke bawah daripada buku lali ni, kerana kita rasa kalau buat macam tu kita hebat, rasa hebat. Tapi kalau kita tak rasa hebat, tak apa, kita buat biasa, tak apa, kita tak rasa apa-apa, tak apa. Wa yakrahu idza kana li ghairil kibri, kalau kita pakai seluar ke jubah kita ke bawah daripada buku lali, makruh sekiranya kita pakai dalam keadaan bukan niat untuk rasa hebat ataupun rasa lebih daripada orang lain. Wal mustahabbu, ini hukum ataupun istifadah daripada hadis ni, dia kata dan digalakkan an yakuna ila nisfi saq, bahawa pakaian apa ni, bawah kita ni separuh daripada betis. Kalau kita baca mauqi' hadis ni pada zaman Rasulullah ni, kalau kita baca hadis ni, dia hadis ni kenapa keluar hadis, ada sebab-sebab tertentu. Pada zaman tu, zaman orang yang zaman Nabi, semua miskin, kain pun tak cukup nak pakai. Bahkan para sahabat kadang-kadang bergilir dengan anak dia pakai, yang ni pakai. Jadi bila ada di kalangan sahabat pakai lebih kain tu sampai ke buku lali, dia dikira sebagai sifat takabur. Nabi larang. Sebab itulah apa ni, pakaian ni dia berkait dengan hati kita. Kalau kita pakai bawah buku lali kerana nak rasa lebih,
maka dia jadi takabur. Tapi kalau kita tak rasa lebih, dia makruh. Jadi kita pakai jubah kita pun biarlah atas buku lali lah. Itu hadis. Seterusnya Rasulullah kata, salasatul la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan bercakap dengan pada hari kiamat. Tidak maksudnya bercakap tidak peduli. Tidak peduli. Dia kata wa haza kinayatu 'anil ghadabi 'alaihim wa 'adamu rahmati bihim. Maksud Allah la yukallimullah, Allah tidak akan berkata pada mereka ni ialah kinayah ataupun sindiran hadis Nabi tentang Allah tak suka ataupun Allah marah kepada tiga golongan manusia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Bila Allah tak membersihkan mereka daripada dosa, sudah pasti akan masuk neraka. Sebab nak masuk syurga mesti tak ada dosa. Wala yuzakkihim ay wala la yutahhiruhum aminaz zunub. Maksudnya Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa. Wala yaqbalu a'malahum, dan Allah tidak terima amalan-amalan mereka. Lepas tu hadis lagi Nabi kata wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak tengok kepada mereka. Tiga jenis golongan. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat teruk. Siapa dia? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Itu yang pertama. Yang kedua, wa malikun kazzab, pemerintah yang menipu. Dia jadi pemerintah, dia jadi pemimpin, dia menipu rakyat. Ini dia kalangan orang-orang yang Allah tidak pandang dia di akhirat nanti. Yang ketiga, wa'ilil mustakbirin. Yang ketiga ni orang yang takabur. Orang yang takabur, sifat takabur. Ada sifat takabur. Ini tiga jenis golongan manusia yang pasti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Yang mana hari itu adalah hari yang kita sangat memerlukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan diriwayatkan kita berada di padang mahsyar nanti lebih kurang 50,000 tahun sebelum Allah membicarakan amal-amalan kita. Di sana kita berdiri je, bukan duduk, berdiri. Bahkan Nabi riwayatkan peluh manusia ketika itu ada yang sampai setakat buku lali, ada sahih, sampai ke lutut, ada yang tenggelam dalam peluh di mahsyar nanti. Dan matahari Nabi kata sejengkal dengan kepala. Jadi ketika hari itu kita memerlukan kasih sayang daripada Allah SWT. Maka saya rasa setakat itulah jelah untuk tazkirah sebelum jemaat. Lebih kurang ada 4 minit lagi kalau ikut jam saya ni. Mudah-mudahan kita jauhkan diri kita daripada sifat-sifat takabur, perasaan perasaan meninggi diri, ataupun kita yang lebih daripada orang lain. Kita amalkan sifat tawaduk dalam hidup kita. Dan sifat tawaduk ini adalah sifat-sifat ahli syurga yang ada di atas muka bumi sebelum mereka masuk syurga Allah SWT. Sebab itulah orang ni bila dia semakin alim, dia akan semakin tawaduk. Sebab dia tahu kelebihan sifat tawaduk, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan dalam kehidupan mereka. Sebab itulah orang-orang kafir ni bila tengok Rasulullah, orang jahiliah, mereka akan rasa terpesona dengan Rasulullah, dengan sifat dia. Kalau kita cerita panjanglah tentang sifat tawaduk Rasulullah ni, bahkan ada tajuk khas pelakuan Nabi, macam mana dia tawaduk, macam mana sampai orang terpesona dan orang mengikut dengan sifat dia je. Jadi saya setakat itu saja untuk tengah hari ini. InsyaAllah apa-apa yang kita dengar ni sama-samalah kita jauhi sifat takabur dan kita amalkan dalam hidup kita sifat tawaduk, dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya muallima Ibrahim al hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal subbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.